Laughter. Branding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ahilna ma'arashidah umurina wa ajna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Terima kasih Sapikah join hadir. Laba, terima kasih hadir. Justin Sabin join, terima kasih. Zir, terima kasih. Apa ni? Zir, terima kasih. Bahari 1984, terima kasih. Yadrisha Juragan, terima kasih. Ini awal Muharram, hari Muharram yang cuti ini. Awal Muharram, Mahijrah hari Islam, dalam kalender Islam Muharram. Awal Muharram, bulan pertama dalam bulan Islam, Muharram. Bulan Islam kita ingat juga Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, bulan-bulan Islam. Hafal bulan Islam, dan kita hafal bulan Masihi. Bulan Hijrah kita hafal juga. Sempena hari pertama Nabi berhijrah. Perjalanan Nabi yang pertama pada tahun 622 Masihi. Tahun Hijrah. Bermula kalender Islam, Nabi berhijrah. Nabi berhijrah 2 kali. Pertama Nabi hijrah ke hijrah pertama Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Hijrah. Kerana Nabi mendapat tentangan yang dah kemuncak, Nabi pasal mendapat perlindungan di Madinah. Bila Nabi balik semula ke Mekah, tu hijrah kali kedua. 7 tahun selepas tu 629 atau 30 hijrah. Masa tu umur Nabi hijrah, masa tu umur Nabi 53 tahun. 53 tahun. 13 tahun Nabi buat dakwah di Mekah. 10 tahun di Madinah. Tahun Madinah kembali ke Mekah, lepas tu hijrah kedua. Hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, nama di sana Ethiopia. Sana Nabi berhijrah ke Madinah selama 3 bulan ke? Lebih kurang 3 bulan. Berhijrah semula, kali kedua. Nabi tidak meletak di Habsyah. Masa umur Nabi 60 tahun lah. 60 tahun. Jadi kita tahulah. Terima kasih Bakar Joan, terima kasih. Amiyah Joan. Kita mula. Hari ni kita sambung semalam, kita bahasa
apa ikram muslimin. Apa yang kelima ni, sifat Nabi, sifat Nabi ya, sifat sahabat yang kelima, tasihun niyah, syiar iman. Tuan-tuan yang mulia, sahabat ni mempunyai banyak sifat. Ulama telah gariskan bahawa sahabat ni ada 6 sifat unggul. Jika kita dapat amalkan 6 sifat yang dalam keseluruhan hidup kita, amalkan 6 perkara dalam hidupan kita, mudah bagi kita untuk amal agama. Seolah-olah 6 sifat ni kita memberi kekuatan kita amalkan dalam kehidupan, mudah untuk kita dapat kekuatan iman. Benda ni ada hakikat. Ilmu 6 ni ada hakikat dia. Sifat sahabat. Kalau kita baca semua lalu ya, kalau tak amal, tak dapat amal lah. Tak dapat amal. Kalau kita amalkan apa ni, dan sifat sahabat ni, Allah kita ada kekuatan. Allah SWT beri kita kekuatan untuk kita amal agama, mudah kita amal perintah Allah yang wajib. Contohnya. Sebab dalam sifat ni ada macam-macam. Terutama jaga solat kan. Bila kita dapat jaga solat kita, mudahlah kita dapat ilmu, mudah kita zikir. Automatik kita amal sunnah ni, amal sifat sahabat ni. Sifat Nabi lagi, sifat Nabi bukan tapi sifat Nabi ada 4 je kan. Tabligh tanah, amanah, itu sifat Nabi. 4 sifat ni sifat sahabat. Jadi kita nak dapat kekuatan, kita amalkan sifat ni. So banyak sifat pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kedua, solat khusyuk dan kuduk, ilmu dan zikir. Keempat, ikram muslimin. Keenam, ikhlas niat. Yang keenam, dakwah dan tabligh. Jadi 6 sifat ni. Jadi yang kelima ialah ikhlas niat. Ikhlas niat, kesucian iman. Ikhlas niat ialah kesucian iman kita ni, menyucikan iman kita bila kita ikhlas. Artinya membetulkan niat, maksud menyempurnakan surah Allah hanya untuk keadaannya. Apa maksud ikhlas niat? Niat yang banyak ada setengah yang dulu dah lama. Ikhlas niat maksudnya buat perkara semata-mata kerana Allah, tinggal perkara apa semata-mata kerana Allah. Sebab ibadatnya kena ikhlas. Kalau kita tak ikhlas ibadatnya, amalan kita tidak diterima. Tak diterima. Dapat ikhlas ni bukan kita tu ikhlas tak. Ikhlas ni orang alim beritahu, sahabat dia usahakan ikhlas tu. Mana kalau kita tak ikhlas lama-lama kan, iman kata benda kita buat tu jadi riak pula. Ikhlas lah ni riak. Mana riak? Bila kita ikhlas, kita menunjuk lah. Contoh bila kita ikhlas, menunjuk lah. Tapi kalau sembahyang Jumaat 5 waktu suruh bukan menunjuk. Sembahyang 5 waktu tu bukan kita menunjuk. Itu benda wajib kita dah tunjuk. Menunjuk ni dari segi pada apa? Bagus orang ni kan banyak ilmu. Banyak orang banyak ilmu ni kan. Macam tak balik. Ikhlas kita kena niat. Dia ilmu kita, untuk dapat ikhlas tu kita kena usaha. Banyak ilmu. Bangga dengan ilmu. Lepas tu dapat ilmu, kita dengan tamak. Kita pandai satu benda. Contohnya. Contoh macam kita rajin berzikir lah. Kita jadi semayang. Betul rajin bersedekah. Banyak harta. Sedekah. Dan tunjuk ke orang. Ilmu tu. Dalam semayang, tidak boleh menunjuk. Semayang waktu kita nak bukan menunjuk. Kadang-kadang kita pergi jemaah. 5 waktu semayang. Riak kena jaga. Yang menunjuknya maknanya amalan. Kita cerita ke orang lah. Aku semalam ni malam tahajud. Contoh nak semayang kan. Cerita ke orang pula. Malam tadi semalam tahajud pukul apa? Pukul 3. Sampai pukul 6. Semalam tahajud ni sunnahnya. Macam kita keluar dengan SWT biasa kita bangun tu. Bangun senyap kan. Lampu pun tak buka. Dalam gelap semayang. Orang tak nampak.
Tapi Allah, kita nampak Allah nanti berdoa pada Subhanahu Taala. Dan tahajud pun ada amalan riak itulah. Banyak amalan sunat kan. Dan bengkok kaki sembahyang. Lepas tu menangis kuat-kuat lah. Tak boleh juga lah. Menangis ni. Menangis seorang je lah. Tunjuk ke orang. Tanda dahi tu nampak kan, tunjuk ke orang. Suruh rajin sembahyang kan. Hitam dahi tu. Masa sujud tu. Tu dia menunjukkan dia jaga sembahyang malam contohnya. Tanda-tanda betul juga. Lepas tu kalau kita tak mampu sembahyang tahajud tiap-tiap hari, tu buat seminggu, buat dah sebulan tu 3-4 kali ke. Macam Nabi Muhammad SAW, dia sembahyang tahajud hari-hari, tak ada tinggal. Sehingga di khabar, dia nak mewajibkan tahajud tu. Jadi kita pun, kalau kita biasa sembahyang malam, kita mulai ke tahajud malam-malam, kita dah biasa. Jadi kita biasa dengan solat ni. Bila macam-macam lah. Kita dah sembahyang malam-malam ni, 2 rakaat. Paling kurang pun 2 rakaat. Kita kena buat yang tinggal lah. 2 rakaat kan. Lepas tu amal lain. Zikir kuat-kuat lah. Baca Quran kuat-kuat lah. Tentu semua tak boleh. Baca Quran lah tak suka kuat. Kita dengar baca, kita baca telinga. Lepas tu, yang penting kita baca hari-hari Quran. Bukan nak menunjuk pandai menang musyabakah lah. Pandai ilmu tajwid lah. Semua ni kena ikhlas. Jadi kalau kita banyak menunjuk pun tak guna lah. Aku pandai ni, aku pandai tu kan. Beragama. Dari segi dunia pula. Mana kerja pun kena ikhlas juga. Banyak perkara ni. Kalau naik pangkat yang sangat lama kita riak je kan. Pegawai tu naik pangkat tu datuk je. Dapat harta. Lepas tu kena ikhlaskan juga. Dalam usaha agama, orang yang banyak ilmu, macam mana-mana kena keluar setahun ni kan. Supaya dia, amal tu dia sampai dia untuk melenggarkan supaya ilmu tu dapat sampai setahun tu. Kita belajar mujahadah. Keluar ni kita belajar mujahadah. Susah payah. Ilmu tadi tu, jangan banyak ilmu, orang banyak ilmu ni lah. Salah satunya dia suka ni lah. Kena keluar dalam Allah supaya Allah dia kena keluar, Allah bentuk supaya ilmu kita dah bermanfaat. Macam kita, orang biasa, 4 bulan keluar ilmu tu. Tapi tu satu lagi, ikhlas membesar nilai amalan. Dia buat sikit tapi Allah nak yang ikhlas. Kenapa ikhlas payah? Sebab zaman ni bukan, inilah ada orang kita besar, banyak ilmu, keluar asyik tahu keluar je. Maksud ialah menyempurnakan surat Allah hanya untuk keadaannya. Sebab surat Allah ni hanya untuk mendapat redha Allah. Kelebihan. Kemudian pertama, kalau kita ikhlas apa kita dapat? Allah bagi apa? Kamu boleh tidaklah menafkahkan sesuatu kecuali bagi mencari keredaan Allah. Al-Baqarah ayat 272. Yang kedua, Yang kedua, ya Rasulullah, apa itu iman? Baginda SAW menjawab, ikhlas. Hadis Bukhari. Apa itu iman? Ikhlas. Yang kedua. Yang ketiga, sedekah secara rahsia. Sedekah secara rahsia meredakan kemurkaan Allah. Kalau kita nak buat sedekah tu, jangan tunjukkan. Lepas tu cerita pula aku dalam iklan aku menerima 10,000. Tak perlu lawan tahu tak apa. Kadang tu kita banyak duit nak sedekah, kita tunjuk lah. Beli kereta besar lah. Kadang beli motor, beli rumah mahal-mahal, pakaian mahal-mahal. Kalau banyak duit kena sedekah. Kalau sedekah kita berharta, kita bersihkan harta kita. Yang ketiga, sedekah rahsia meredakan kemurkaan Allah. Allah suka kita sedekah sembunyi-sembunyi. Dan antara orang, dia pergi tabung, masuk dalam masjid Jumaat,
Orang tu hantar tabung lalu kat depan kita. Nak sedekah. Nak nunjuk pula kan. Banyak duit. Sebab itu kalau kita nak sedekah RM10 ke RM20, kita banyak duit boleh lah. Tapi amal kan sedekah sikit je. Tapi yang paling penting istiqamah hari-hari. Betul kan. Sedekah. Lepas tu jangan kira pula. Kadang kira nak belanja kawan pun kira bukan banyak sangat pun. Main RM5, RM2, RM3 tu tak apalah. Nombor 4. Sesungguhnya amal itu mengikut niat. Al-Imam Bukhari. Ikhlas ni ialah berkaitan dengan niat. Sebab tu apa dia? Tu kelebihan cara nak dapat. Nak dapat ikhlas ialah tapi cara nak dapat dia. Kita ingatlah. Nak dapat kita cek niat kita dia. Tiba-tiba nak sedekah tiba-tiba orang ramai kan. Tak payah sedekah. Masa orang tak ada baru kita sedekah. Cek niat dia permulaan, dia tengah dan akhir. Cerita amalan kita, semayang kita ni. Semayang menjubah-jubah contohnya. Kan riak jadi riak pula. Semayang biasa je yang penting. Itu aurat. Niat kita nak buat ni. Apa? Nak bersedekah. Pertama kita niat dah. Mula dia sampai tengah lah. Orang kita beritahu orang contohnya. Kita betulkan semua. Dia pertengah, dia mula daripada pertengah dan dia akhir. Amalan kita tu. Dia betulkan. Yang kelima. Allah SWT suka hamba yang bertakwa. Tidak berhajat kepada makhluk dan tidak masyhur. Orang tidak terkenal. Wali-wali Allah ni kita tak tahu siapa kan. Dia tidak terkenal. Yang keenam. Allah tidak terima amal kecuali yang ikhlas. Bagi mendapat keredaannya. Kalau kita amal banyak, Allah tak terima. Kalau ikhlas dan niat tu semata-mata mendapat keredaan kepada Allah SWT. Yang ketujuh. Nafkah yang kamu beri kerana Allah akan menghasilkan pahala yang besar untukmu. Riwayat Bukhari. Semua buat kerana Allah, bukan kerana makhluk lah. Kerana Allah. Allah ni suka orang ikhlas. Apa macam tu? Yang ke-8. Kejujuran membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu membawa ke syurga. Ada sebab mutafaq alaih yang ke-8. Itu dia punya kelebihan. Cara nak mendapat hakikat ikhlas. Ada cara dia. Pertama, dakwah keutamaan ikhlas. Ikhlas ni kena nak dakwah macam mana? Dalam macam ni lah. Masa beri bayan. Dakwah ikhlas. Yang kedua, memperbaiki niat beramal demi cintakan Allah. Niat ikhlas. Memperbaiki niat. Nak baiki niat macam tadi lah. Kenapa aku banyak selalu menunjuk. Banyak harta. Rumah besar, kereta besar. Betul. Betulkan niat. Niat tadi kita buat kesalahan daripada Allah. Aku semayang bukan kerana Allah. Tapi kerana nak tunjuk yang pada isteri, pada orang lain kampung yang dia paling alim sekali. Niat kita tu. Menunjukkan. Dalam kampung aku lah paling alim sekali. Macam di Sri Talin tu. Ramai ulama tu. Aku, macam Allah dia paling alim sekali. Betulkan niat. Macam menunjuk. Ilmu tak boleh tunjuk-tunjuk. Ilmu itu kena sampaikan. Ilmu itu kena sampaikan. Lepas tu kadang-kadang tu macam ustaz hari ni dalam TV pandai cerita agama kan. Tengok dia cakap apa agama. Kan. Ni kawan. Orang tu. Banyak ilmu menunjuk lah. Tak ikhlas harinya. Lepas tu dapat duit pula tu. Ilmu macam-macam. Ilmu bak tahal kita pening pula. Cerita bak apa. Cerita bak taharah pun. Cerita bak semayang-semayang. Banyak ilmu dia. Tapi bila bak dakwah dia tak cerita. 6 perkara ni lah dalam usaha dakwah ni, 6 perkara ni. Macam mana tayamum gini. Tayamum betul kita ambil pula wuduk. Kita wuduk contohnya lah. Kadang-kadang menambah-nambah pula.
Tanyalah ustaz. Macam dia dalam banyak orang agama dia dah pandai-pandai sekali kan. Orang Islam contohnya, agama. Tak banyak tu. Jadi tak boleh. Itu bukan bayar, tu ceramah. Boleh je ilmu ni. Nak kita ilmu tu. Bangga dengan ilmu bangga. Kalau kita jaga niat kita buat sebab Allah. Tu betul niat tu. Contoh macam ada nak bunuh tapi dah tak ikhlas nak pancung pula kan, dia tak jadi. Allah terima yang ikhlas je. Semata-mata kerana Allah. Allah yang akan beri pahala. Kalau kita buat kerana orang lain, orang tu nak bagi apa kat kita? Macam menunjuk lah. Dia paling alim, paling pandai sekali. Itulah, dia kata kat manusia buat apa tak apa-apa. Itu buat kerana Allah. Kerja agama ni. Ketiga, merasa niat sebelum, ketika dan setelah melakukan sesuatu serta tidak disebut-sebut. Macam semayang lah. Kita niat nak semayang subuh hari ni. Nak pergi tapi tak jadi pergi. Contoh kita nak semayang sampai tanda dahi lah, rajin semayang kan. Kaki ada tanda waktu ni rajin semayang tahajud ni kan. Bengkok-bengkok kaki semayang. Tak ada tanda. Dia dahi tentang ni rajin semayang ni. Tak ikhlas tu nak beritahu yang dia rajin semayang malam. Mana kalau kita cek sebelum tu. Kalau macam tu tak payah lah. Tak payah sampai tanda kuat sangat. Boleh kan. Tak payah. Mana kita jangan kita menunjuk pula tu. Contoh, pakai kepiah. Orang lain tak pakai, dia pakai kepiah. Orang berilmu ni. Orang berilmu lah yang jadi riak ni. Yang tak ikhlas ni kan. Orang yang ada ilmu. Sebab tu kena ada amal. Iman, ilmu, amal. Orang berilmu ni boleh sampai ibadat banyak-banyak. Kisah 500 tahun ibadat. Kalau khabar engkau masuk syurga ni bukan sebab ibadat kau, tapi kerana nikmat sebelah mata lah kata. Ya, ibadat sampai lekak-lekak batu, melilit akar semua tu. Tu jadi riak pula tu. Itu yang Allah tak suka dalam khabar tu sebab khabar dia. Bukan kamu masuk ni bukan sebab ibadat kamu banyak. Kerana nikmat Allah bagi sikit je. Ibadat kena jaga. Cara macam mana? Betulkan niat tadi. Niat dia tak sampai ke tengah kita fikir aku datang surga ni sebab nak menunjuk pula kan. Paling rajin sembahyang. Betulkan niat. Amal kita buat yang wajib je. Contoh kita nak sembahyang sebabkan sembahyang isyak. Nak sembahyang yang banyak. Tak jadi. Saya buatlah sunat. Kita buat rumah lah sunat. Jangan tunjuk ke orang lah. Dan sembahyang. Kita betulkan balik. Sembahyang wajib je. Kadang-kadang kita banyak amal. Berkuat berzikir. Itu juga kita rasa kan. Sembahyang duduk sah depan kadang tu. Aduh, aku nak menunjuk pada kepada ni nak sembahyang sunat Zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, 4 menunjuk kan. Dia tak payah buat sunat. Kita buat wajib, baliklah, sambung balik. Kan? Amalan tu. Duduk depan sekali. Kalau ni lah yang paling alim, paling pandai sekali kan. Duduk iman dapat banyak pahala. Tak payah sangat depan sangat. Duduk je belakang. Ini kita pergi sembahyang. Orang tak ada, masa orang tak tahu, kita buat. Orang ramai, masa kita orang sikit-sikit, kita buat. Tapi orang ramai tak payahlah. Itu yang Allah suka. Jangan menunjuk. Ini masa ramai, dia lah. Yang dia lah cakapnya, dia lah pandai tu, dia pandai ni. Tu dia lah tu. Tunjukkan siapa. Itu orang tak nak. Sebab orang tu, kita tunjukkan orang tu buat. Dia orang, macam orang dengki pula kita. Betul. Sembahyang nak menunjuk juga. Banyak sembahyang. Hari-hari kan. Jangan macam tu lah. Macam tu lah. Sembahyang wajib contoh. Lepas tu sunat. Lalu sambung lagi sama orang ni yang tak payah. Lepas jangan tunjuk ke orang sembahyang kita tahu dah. Amal kita lah kahwin tu amal yang kita buat sedikit je. Sembahyang pun cukup kita wajib. Balik kan kita buat pula sunat. Dalam rumah jangan orang tahu. Sembahyang malam. Lampu jangan buka. Tutup lampu. Malam nanti menunjuk pula. Buat solat kena jaga. Betul ke dia pertengahan tu. Betul ke niat kita di akhir tadi tu. Kita ada balik rumah tiba-tiba Allah kan. Dan
tunjuk pula ke anak-anak isteri. Balik tunjuk sembahyang kan nak suruh pada ibu bapa tak? Sembahyang tu bukan kerana dia, sembahyang kerana Allah. Buat sikit je. Tengok tak ada, tengok orang sibuk orang ni, masa tu lah kita ibadat. Masa tu lah kita nak ikhlas. Bangun malam semua orang boleh, bukan semua orang boleh buat. Orang yang ikhlas je sembahyang malam ni. Kalau Allah SWT bangun malam ikhlas. Malam-malam. Masa tu doa kita makbul. Masa tu lah masa kita ikhlas tu bila kita doa Allah makbul kita. Allah terima doa kita tu sebab kita ikhlas. Tapi kadang menunjuk pula. Kan? Pandai doa, panjang-panjang doa. Mana dalam agama ni buatlah apa yang supaya kita jaga keikhlasan kita. Berkongsi tentang ibrah untuk beramal ikhlas. Kongsikan pemikiran anda. Kongsikan. Macam itulah boleh dapat ikhlas. Buat semata-mata dengan Allah, orang lain tak tahu. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Sebab diri kita pun. Ikhlas ni seperti apa? Seekor semut. Di malam, di atas seekor semut hitam. Di atas batu yang hitam. Pada malam yang gelap gelita. Itu ikhlas ni tak nampak. Lebih kita tak nampak. Allah yang tahu hati kita ikhlas tak ikhlas. Bila malaikat tulis semua amalan kita dalam buku banyak pahala. Lepas tu Allah khabar itu pun tak ikhlas buatkan lain. Betul kata nak dapat ikhlas ni bukan senang. Bila amal selawat banyak-banyak bangsa tu orang terima. Terima. Kita memang macam tu. Kita buat kerana nak menunjuk lah. Banyak keluar, masih keluar, banyak keluar 4 bulan, tiap tahun keluar lagi. Jadi riak pula tu. Macam tu baik tak payah keluar lah. Baik kita jaga 3 hari je. Tapi tak baiklah. Ikhlas ni bukan dakwah bukan sebab ikhlas tak ikhlas. Dakwah ni belajar ikhlas apa benda. Dakwah ni bukan sembahyang wajib, sembahyang 45 waktu tu bukan ikhlas. Dia puasa bulan Ramadan bukan kita sebab tak ikhlas. Wajib kena buat. Bayar zakat, bulan haji, perkara agama ni bukan kita nak menunjuk. Yang menunjuk tu ikhlas ni dari segi kepandaian kita berpidato ke nak entah orang ke ikhlas. Sama-sama dengan Allah. Bila ikhlas ni tak payah hari nak berjubah kan. Tu orang bertakwa tu. Hari-hari peras rumah, hari berjubah. Tak payah. Umar baju buruk dia pakai tampai tu. Yang nikah bila baju yang tahun lepas tak pakai lagi, beli pula baju lain. Apa membazir pula. Nabi memang sunnah Nabi dia 2%, 3% je nak pakai. Nabi tak banyak mana apa. Kena jaga. Kalau kita buat perkara tu kita riak. Bila riak amalan kita ibadat 10 tahun tak terima, rugi lah kita sembahyang. Sebab apa? Tak ikhlas je. Kita sembahyang kerana nak menunjukkan kita ni orang nanya alim betul, alim ulama. Ilmu. Menunjukkan banyak orang baca ilmu tak? Itu pentingnya iman. Bila ada iman, kita belajar tentang iman, barulah dia terima. Sebab iman ni, Nabi kata apa itu ikhlas? Iman. Nabi kata itu iman tu ikhlas. Sebab sebenarnya Allah. Itu iman yang diterima. Dan benda ni banyak. Ikhlas ni banyak orang gagal. Bila gagal agama sebab tak ikhlas itu je. Kan? Tak ikhlas agama ni. Ini sifat sahabat. Itu sahabat. Kan? Banyak kisah-kisah nak tak ikhlas ni. Contoh, macam Ali nak dia pergi perang, nak pancung orang tu. Tiba orang tu ludah dia buat. Dah dia dapat bila pancung kerana Allah, dapat pahala tapi kerana orang tu marah pada Ali. Yang Ali nak pancung dia, dah tak jadi buat. Tak ikhlas tu. Jadi kita rasa malah kita ikhlas ke tak ikhlas? Tapi kalau kita belajar ikut dakwah, tak itu. Kita nak usaha iman. Iman tu bila ada iman barulah kita jadi ikhlas. Jadi bila tak usaha iman tak jadi ikhlas. Kita tahu apa tujuan kita. Itu orang iman dia ikhlas. Sembahyang kerana Allah, zakat, puasa, haji semua kerana Allah, bukan semata-mata nak dapat pujian je. Kena ikhlas. Kerana kena periksa niat kita. Niat. Kerana memang kita tahu, Allah je yang tahu.
Bila malaikat kita tulis pahala banyak-banyak lah, kamu tak ikhlas. Satu je Allah ni boleh masuk surga ni, bukan sebab amalan banyak tu, tapi sebab mata-mata kerana Allah. Bukan kerana makhluk, bukan nak rijak pada orang lain. Yang keempat, istiqamah dan beristighfar selepas membuat satu amal. Nak dapat ikhlas ni kena istiqamah, berterusan. Kalau biasa kita buat pukul 6:30 buat ni, baca 6 sifat. Buat 6 sampai setengah jam, sampai pukul 7 contoh hari ni. Buat itu je. Kan? Menjaga waktu. Macam tu. Orang banyak ikhlas banyak dalam agama. Sekarang ikhlas ni tu. Kita buat ni. Kadang-kadang tak betul waktu lah. Bila orang ramai dalam grup kita, kita pun mulalah kan. Aku lah paling pandai saya cakap, aku paling pandai sekali buat ni. Dalam grup ramai orang. Bila kita buat ikhlas, tak kira orang ada ke tak ada pun, kita buat macam biasa. Itu kita istiqamah. Istiqamah kita. Contoh, pukul 6:30 mula ni istiqamah buat pukul 6. Buat pukul 12, malam buat pukul 9. Buat. Barulah kita datang ikhlas. Semayang tadi. Lama-lama, contoh kita jaga semayang 5 waktu kan. Yang malam-malam. Itu kadang kena ikhlas, kadang tak ikhlas. Jadi, nak dapat ikhlas tu kena buat dulu. Yang semayang. Sebelum semayang, selepas semayang pun ada juga. Bukan nak menunjuk, tapi nak amal 5 waktu tu. Bukan kita nak menunjuk kan. Sebab ini perkara wajib. Awal waktu. Dia kurang lah. 5. Minta dikurniakan hati yang ikhlas. Lepas tu kita doa, ya Allah, berilah aku ikhlas niat. Kita doa. Allah makbulkan. Ikhlas ni dapat itu bukan kerana kita pandai tak, tapi untuk dapat doa kepada Allah supaya Allah beri kita sifat ikhlas. Bantu kepada Allah. Keikhlasan mencegah seorang daripada membuat perkara yang diharamkan Allah dan menjauhkan daripada syirik. Kalau tak ikhlas ni syirik nanti kita kepada Allah. Buat selain kerana bukan kepada Allah. Kelebihan ni, bila kita ikhlas, kita tidak akan buat perkara yang haram. Tidak haram. Itulah kena belajar. Macam semayang kan, semayang lama dah. Macam semayang tu, kita belajar elok dah. Nak amal dah benda yang kita belajar tu. Tapi tiba-tiba disebabkan kita rasa kita nak menunjuk, tak apalah. Kita kurangkan sikit. Kita buat tak depan pula. Lepas tu, yang penting ikhlas ni kita buat amalan infradi. Dalam sendiri. Sembahyang malam, zikir, doa solat. Inilah yang amalan ni lah yang menyebabkan kita ikhlas. Yang menunjuk. Tak perlulah. Kita besar, rumah besar. Yang agama pun, dalam agama lah kena betulkan ikhlas tu. Bila kita usaha dakwah, maka sikit-sikit kita betulkan maksud Allah. Allah ikhlaskan kita. Kita tak buat langsung je agama ni. Tak tahu tak apa. Ikhlas tak tahulah apa ikhlas. Bila mula-mula kita bertaubat tu bukanlah kita bila datang tu, bila kita nak bertaubat, buat dosa tu. Situ mula ikhlas. Benda ni kita kena belajar. Tak nak kena keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan keluar tu. Barulah kita ikhlas. Banyak kita belajar. Ikhlas mula-mula je. Lepas tu kena itu. Mula-mula niat kita ikhlas. Mula-mula tu ikhlas. Mula-mula. Kita buat sampai lama, sampai ke tengah lah. Sampai tengah, mulalah kita. Sebab kita tak istiqamah. Kita buat kerana Allah istiqamah. Amal yang pertama semayang 5 waktu dulu. Cukup kali 5 waktu dulu, barulah pergi ke amal lain pula. Macam tu ya. Yang ketujuh, nafkah yang kamu beri kerana Allah akan menghasilkan pahala yang besar untukmu. Bukhari. Yang ke-8, kejujuran membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu membawa ke syurga. Satu lagi lah, jujur. Itu je lah hari ni. Tujuh lah kan.
penting agak amal. Tapi kalau kita tak buat dakwah, kita tahu apa itu ikhlas. Orang ikhlas, bila orang tu ikhlas kan orang tak tanya dah kita. Kan, kita buat macam tu. Itu sudah awal ni mengikhlaskan ibadat kita. Orang yang tak suka, orang kita sebut buat dakwah. Dia orang tak buat dakwah ni tak ikhlas. Dia selagi dia tak dakwah, dia tak payah dapat ikhlas. Macam orang dakwah ni, kita bukan menunjuk. Orang yang riak ni orang tak buat dakwah. Orang buat tengok. Jadi kita jadi kaya lah pun. Itu menunjuk. Sebab semayang ni dapat duit, dapat harta. Itu tak ikhlas. Ikhlas ialah orang dakwah Nabi ikhlas. Nabi tak minta apa-apa pun. Itu tak ikhlas tu dapat. Buat mana-mana dapat menunjuk. Jadi kaya, dapat harta banyak. Bila kita buat usaha, bila tak buatkan Allah SWT, tengok jadi kaya. Jadi apa? Banyak ilmu. Sama pelajaran lagi, dah tak cukup degree, buat lagi master, buat profesor. Sedangkan ilmu yang sikit-sikit dapat amal, nak ilmu tinggi-tinggi pula. Semayang pun tak dapat jaga, dan nak pergi tambah ilmu lain pula. Menuntut sampai ke Mesir. Tak geria, aku kelulusan daripada Mesir, balik ke kampung. Aku daripada Jordan, aku balik kat Mekah. Macam-macam kan. Balik ASN lah kan. Banyak ilmu. Sedangkan ilmu semayang, ilmu atu pun tak dapat jaga. Yang sudah berjemaah tak dapat jaga. Ilmu tak. Ilmu kena sampaikan. Bila jadi tamak pada ilmu pula dah. Orang pandai ciri pula tu. Tengok kita belajar orang tabligh. Itu orang ikhlas kan. Buat dakwah. Tapi ni dapat ilmu dakwah. Dapat ilmu ini, ilmu banyak. Tapi tak. Ilmu sedikit. Sebab semayang jemaah pun tak dapat jaga. Nak buat apa? Allah bukan nak banyak-banyak ilmu. Dapat ilmu, jadi ustaz dulu, tapi dapat gaji besar. Nabi dakwah macam mana? Jangan tak minta tak upah apa. Walaupun sikit Nabi. Nabi. Ini dakwah sikit dah terkenal. Dalam TV biasanya lah. Datang. Jadi selebriti, ustaz selebriti. Contoh lah. Ini jangan minta duit. Ni Quran pula dapat hadiah pasal pemenang Quran. Tak ikhlas tu. Macam sembahyang paling alim, paling pada tajwid. Betul, orang tengok pula dia baca ramai-ramai. Dia buat kerana orang lah. Allah tak tengok lah dia. Kita yang tengok dia. Dia buat baca-baca tu. Tepuk pula tu. Bagus. Dapat pemenang pertama. Berjaya menghafal. Orang yang puji kita pula tu. Orang pun ramai-ramai tengok. Dia kan baca. Dia baca apa tu. Sambil tu kita belajar. Sama-sama jugalah. Orang balik macam tu. Jadi Nabi ni duit sebenarnya puncanya kan. Dapat nama tau. Kita buat agama ni kan dapat nama. Nak buat apa? Cakap pandai tapi dalam hati apa yang ulama kata jangan jual agama, jangan kena pangkat, harta. Tak. Kan. Lepas tu buat pula mutawif. Dia buat pula. Nabi dakwah, Nabi tidak meminta upah. Upah siapa bagi? Bukan orang yang bagi, Allah yang bagi. Balasannya apa? Balasan syurga, kenikmatan. Allah bukan bagi duit. Masuk syurga Allah nak bagi duit. Apa dalam syurga mana ada duit? Manusia nak ikhlas, bayar kan? Bayar. Nak ceramah. Biar ramai orang. Orang ni macam kita dakwah. Orang suka kalau banyak duit, kita dah ramai. Tapi kalau dakwah tak ada duit, orang tak nak. Macam itulah orang ustaz yang pandai, yang banyak ilmu, yang dapat bayaran yang tinggi-tinggi. Siapa dapat bayaran tinggi sekali, 3,000 sekali ceramah. 3,000 ceramah. Ni bagus ni. Kita ikut ni. Nanti kita akan dapat. Kalau kita nak bayar agama, kita belajar tinggi-tinggi. Lepas tu, banyak ustaz dapat bayar gaji tinggi. Bila orang tak buat dakwah. Jadi dalam kita buat dakwah, macam Nabi masalah, dakwah Nabi. Tak minta upah pun. Sebenarnya banyak ilmu dia ajar kita. Hadis lah apa. Dia ambil hadis Nabi, dia gunakan hadis Nabi daripada Al-Quran kan. Pandai baca Quran. Macam-macam kira. Jadi tak payahlah nak sangat baca Quran kan. Nabi suruh berlagu. Dan Nabi ada belajar sampai 7-8 lagu ke? Tak ada kan. Saya dengar orang baca satu lagu yang Nabi baca. Ini dah. Itulah pertanyaan Allah SWT, hati kita akan syirik pula. Tak ikhlas. Kita tengok daripada Al-Quran yang senang. Masalah hari ni ialah Al-Quran tu. Al-Quran dan hadis. Nabi kata pegang kamu pada Al-Quran dan hadis.
Dia dakwah kita belajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah. La ilaha Quran, hadis. Dia tak faham benda ni. Cara nak dapat macam mana tak tahu. Cara nak dapat lah. Tu kita kena dakwah kan. Keluar 3 hari. Cakap benda iman, dakwah. Amalkan sunnah. Nabi tak minta apa-apa pun. Kan. Itu agama rosak macam tu lah. Tapi cakap tak apa kan. Kalau aku kerja tak miskin. Macam mana? Orang dakwah. Bukan makan orang dakwah ni. Kerja agama tu. Dia kerja lain. Orang dakwah macam orang tabligh ni. Dia kerja lain. Jangan cari keperluan dalam agama. Buat kerja lain. Tangkap ikan ke. Kan. Kerja engineer ke. Kerja doktor ke. Itu pendapatan kita. Jadi bila kita buat dakwah. Kita jadi ustaz penuh masa. Pendapatan kita dengan agama itu tak suka tu. Kita tak ikhlas tu. Sebab kena ikut dakwah. Orang dakwah ni memang ada kerja lain. Nabi pun kerja dia bukan, dia tak minta apa pada kerja agama dia tu. Dia bekerja berniaga. Dia berniaga, jaga kambing. Itu pendapatan keperluan tu. Dapat keperluan tu baru kita gunakan untuk kita keluar dari Allah SWT buat dakwah duit tu. Nak keluar tak boleh minta duit orang, kena duit kita sendiri. Macam tu. Kalau orang nak bagi duit kita tu lain. Jangan kita minta. Itu kita kena bela keperluan dengan dakwah apa agama. Keperluan tak dakwah. Lepas tu ni nak belajar ambil produk lain, nak dapat ilmu yang nak tingkatkan di ilmu. Itu khabar nak usul dakwah ni iman dan amal. Kita fikir iman dan amal. Nabi buat dua kerja keperluan. Bukan kita Nabi dia satu kerja dengan dakwah dapat duit. Dapat dakwah kita kena sedekah. Nabi dapat duit dia sedekah. Betul. Bersedekah. Ni buat orang alim. Dia kerja apa lah? Kerja apa kan? Kita tengok. Tu. Dakwah lain. Kerja satu. Ni dakwah. Dia dakwah. Ini kan kerja dakwah adalah kerja dia. Lepas tu. Tak boleh. Tu pentingnya. Jangan jual agama. Jangan jual dia dapat pangkat je. Kalau tak suka tu. Ikut dakwah insyaAllah. Kita ni. Musuh macam tu. Saya pun nak lebih lah. Habis lah. Apa tentang ikhlas. Tak ada orang setiap hari ni. Berapa orang pagi ni? Overview 36 orang je tengok total view. Lepas tu satu lagi nak jaga iklan ni. Bagi apa tadi? Istiqomah. Buat dakwah hari-hari. Cakap agama hari-hari. Bila istiqomah lama, bukan tahun 2. Istiqomah ni berterusan. Sampai 3-4 tahun baru kita dapat, baru kita tak tinggal. Sebab kalau kita tinggal rasa iklan ni, kena ada istiqlah. Kita buat istiqomah tu, kalau kita tinggal satu, kita rasa tak sedap kan. Kena istiqlah dari perasaan kita. Kita rasa kita dah buat kalau kita amalan kita contoh lama tiba-tiba tak dapat jaga semayang, contoh amal tahajud hari-hari, bila kita tak buat tu kita rasa tak sedap je kita buat semula. Buat lama-lama baru dah tak ikhlas. Istiqomah, istiqlah, lepas tu ikhlas. Tu dapat tu kelebihan orang ikhlas. Apa kelebihan dia? Itulah buat kelebihan. Ikhlas dia membesarkan amalan. Walaupun sikit tapi Allah terima. Ikhlas. Kelebihan lagi Ni itulah kelebihan tadi dah baca tadi tu. Iman berikhlas. Kelebihan. Satu orang infak Allah SWT bersedekah. Kelebihan apa nak dapat? Kelebihan dia kita tak ingat lah. Tapi satu hadis lah yang kita ingatnya. Kelebihan ikhlas. Tak apalah ni. Cuba kita ingat lagi. Yang hari ni kita sekurang-kurangnya kita hafalkan dulu apa benda 6 sifat tu. Kita buat ikhlas memang panjang ceritanya. Tapi kita belajar sikit-sikit. Yang dapat ikhlas kita istiqomah. Tu. Amanah dan grup ni pagi kita cuba dulu lah.
jual amalan dengan banyak. Tak guna kena menunjuk pun. Banyak pun buat apa. Istiqamah, istiqlalan. Baru dapat ikhlas. InsyaAllah supaya apa dengar apa yang amal sampaikan. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.